Salam sejahtera dan salam syaratku sayang, bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita, peniaga kecil diseru agar mendapatkan lesen atau permit serta mendaftarkan perniagaan mereka. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, hal ini adalah untuk memudahkan kerajaan menyalurkan sebarang bantuan kepada golongan ini. Jelasnya, kerajaan Sarawak sentiasa berusaha untuk membantu masyarakat yang terjejas disebabkan oleh COVID-19. Ujar beliau, komitmen kerajaan ditunjukkan melalui pelancaran pakej BKSS daripada 1.0 sehingga 7.0 dengan pembelanjaan melebihi 5.3 bilion ringgit serta pemberian BKSS 8.0 pada masa kini. Beliau berkata demikian di program penyaluran bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS 6.0 peniaga kecil dan penjaja secara tunai di Lawas pada Sabtu. Tambah timbalan Premier itu, peniaga dan penjaja turut termasuk dalam bantuan ini melalui pemberian bantuan secara sekaligus berjumlah RM1,500. Pada majlis tersebut, Dato' Amar Awang Tengah telah menyampaikan voucher bantuan berkenaan kepada 29 peniaga kecil dan penjaja yang hadir. Seterusnya di Miri, Dayang Enterprise Holding Berhad telah menyumbang seunit mesin hemodialisis bernilai RM50,000 kepada Pusat Dialisis Kedua Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Cabang Permajaya Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin yang juga Ketua Pusat Dialisis berkenaan merakamkan ucapan terima kasih kepada Dayang Enterprise Holding Berhad dan pihak-pihak lain yang prihatin atas sokongan serta pemberian sumbangan itu. Beliau menjelas mesin peralatan cuci buah pinggang dari Jerman itu telah siap ditempatkan di pasang. Tambah Datuk Seri lagi, ia kini dalam peringkat terakhir untuk menunggu pemeriksaan akhir dan kelulusan dari cawangan kawalan amalan perubatan swasta dari Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mendapatkan lesen operasi. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin itu berkata apabila pusat dialisis baharu ini siap, ia akan menyediakan kira-kira 40 mesin dialisis yang mampu menampung kapasiti seramai 240 pesakit sekaligus, mengurangkan beban dan kesesakan di pusat dialisis sedia ada di Miri. Di daerah Bau pula, projek menaik taraf Baruk Lama Kampung Gumbang siap dilaksanakan dan akan terus dipelihara sebagai tarikan pelancong. Adun Serembu Miro Simu hadir menyaksikan penyerahan projek siap tersebut yang disempurnakan oleh pihak pemaju kepada Ketua Kampung Gumbang baru-baru ini. Miro memberitahu projek di bawah program transformasi luar bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Serembu itu telah memakan masa selama 24 minggu untuk siap sepenuhnya dengan kos bernilai RM100,000. Justru beliau berharap dengan siapnya naik taraf Baruk Lama yang masih mengekalkan keasliannya itu, penduduk setempat dapat menjaga dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Untuk makluman, Baruk Lama Kampung Gumbang turut diberi gelaran Baruk Warisan Heritage Baruk yang wujud lebih 100 tahun sebagai simbol utama perkampungan tradisional Bidayuh. Sementara itu, projek menyelenggara dan baik pulih jalan bagi 5 buah kampung di kawasan Terbedut dijangka siap pada 16 Mei depan. Adun Terbedut, Dr. Simon Sinang Badar telah menyempurnakan penyerahan tapak projek tersebut di Balai Raya Kampung Mawang, Tahub dan Kampung Entubuh pada Jumaat. Projek bernilai RM400,000 menerusi dana sistem maklumat rekod jalan raya MARIS itu telah mula dilaksanakan bulan lepas dan dijangka siap dalam tempoh 3 bulan. Dalam hal itu, Dr. Simon memberitahu beliau menghargai kerjasama dan sokongan semua pihak dalam membolehkan kerajaan Sarawak mencapai pembangunan berterusan. Selain itu, katanya, Ketua Kaum dan Barisan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dinasihatkan agar terus bekerjasama dengan pusat khidmat serta agensi pelaksana supaya setiap projek yang dirancang atau dalam proses pelaksanaan dapat dipantau bersama. Beralih ke pengaman COVID-19 pada Sabtu, Sarawak merekodkan sebanyak 1,177 kes baharu COVID-19 pada Sabtu menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini adalah 286,995 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan medianya memaklumkan daripada jumlah tersebut 332 kes adalah dalam kategori 1, 835 kes kategori 2, 3 kategori 3, 4 kes kategori 4 dan 3 kes kategori 5. Kes-kes ini dikesan di 35 buah daerah iaitu seperti berikut.
Sementara itu, JPBS juga memaklumkan 3 kes kematian telah dilaporkan pada 17 Mac 2022, iaitu 2 kes di Sibu dan 1 kes di Kuching, yang mana kes berumur dalam lingkungan 73 tahun hingga 82 tahun. Selain itu, 1 kluster baharu telah diisytiharkan iaitu kluster Jalan Taiton Bau yang merupakan kluster institusi melibatkan pelatih, fasilitator dan kaki tangan sebuah akademi latihan kerajaan di Jalan Taiton Bau. Berita seterusnya, Centre of Technical Excellence Sarawak Centex Commercial telah berkolaborasi bersama Jewa Global Resources dalam pengeluaran produk terbaru warisan Sarawak bagi membantu komuniti tempatan menjana ekonomi. Menurut pengasas dan pengarah Tiffin Jewa, Ina Fadila Nahar, ini merupakan satu langkah yang baik untuk Jewa bersama dengan Centex Commercial untuk memasarkan produk di Sarawak selari dengan matlamat jiwa iaitu memperkasakan wanita dan komuniti. Satu platform yang baik untuk produk-produk Sarawak pergi ke luar negara. Jadi untuk masuknya kat jiwa, kita sebagai sebuah badan komuniti dan operasi berasaskan social enterprise selari dengan matlamat yang diwawakan di sini, itu Go Green ya, selamatkan bumi kita. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat produk Tiffin Jiwa, dia semuanya adalah lukisan tangan. Ya, lukisan tangan menggunakan stainless steel food grade. Ya, sama juga. Jadi bila kita menggunakan bahan-bahan daripada food grade ini, dia selamat untuk pengguna dan selamat untuk alam sekitar. Jadi warnanya tak akan hilang. Beliau berkata demikian dalam sidang media bagi mempromosikan produk terbaru warisan Sarawak di Galeri Songket dan Keringkam Sarawak pada Sabtu. Koleksi mangkuk tingkat keluli tahan karat yang diberi nama Tiffin Jewa itu dilukis dengan lukisan tangan bercorakkan motif Sarawak bagi memberi kelainan dengan ciri-ciri unik di Sarawak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.